Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi inni a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi inni a'udzu bika min syururi nafsihi wa min sayyiati a'mali. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada pagi yang mulia ini di tempat yang berbarakah ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita duduk di dalam masjid dan bersama dengan para asatizah dan para alim ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita dan mempercepatkan kemenangan dan juga pelepasan bagi segala masalah yang kita hadapi pada setiap hari. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini berkumpul untuk mendengarkan pencerahan-pencerahan mengenai Qasidah Al-Burdah. Qasidah Al-Burdah adalah bait-bait mahabbah yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Busairi, seorang ulama yang agung yang terkenal dan diakui oleh sekalian alim ulama dan para sada sufiyah, yang mana beliau ini mengikut ceritanya menghadapi penyakit, iaitu beliau ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit lumpuh. Kemudian beliau bertekad untuk memohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan akan apa yang beliau hadapi daripada cabaran dan juga penyakit yang sedang dihadapinya, yaitu dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut ceritanya, apabila beliau tidur pada malam hari, maka bertemulah beliau dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada keesokan harinya maka telah sembuhlah beliau daripada penyakit lumpuh yang sedang dihadapinya. Begitulah muslimin muslimat dirahmati Allah, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah mengetahui akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama seseorang sebelah daripada namanya kecuali nama orang yang paling dikasihinya. Maka itulah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita maklum akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku sekali sahaja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan di dalam Qasidah Al-Burdah ini kita mendapati banyak bait-bait ungkapan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Qasidah Burdah ini tidak mengandungi cerita-cerita lain kecuali memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah cukup satu kemuliaan dan juga kelepasan bagi kita umat Islam untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mendapatkan kelepasan dan kita mendapatkan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Qasidah Al-Burdah ataupun melalui selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berkata di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitu tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sendiri berkata bahawa Allah dan juga para malaikat yang menyampaikan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantaraan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas di dalam sebuah hadis apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan keadaan umat manusia di hari kiamat. Ketika umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika matahari dekat di atas kepala sepanjang sejengkal, tidak ada yang dapat menolong dan membantu umat manusia pada ketika itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah manusia semua menuju kepada para anbiya seorang demi seorang, tetapi setiap nabi-nabi itu meminta keuzuran bahawa mereka ini mempunyai hal sendiri yang mereka risaukan tentang diri mereka. Maka di hujung sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melambai-lambaikan tangannya dan mengatakan, ana laha, aku yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah semua umat manusia kepada aku. Maka diceritakan di dalam hadis itu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala berapa lama yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sujud untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa umat manusia, dan kita termasuk daripada umat manusia yang berada dalam muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkatlah kepala engkau wahai Muhammad, mintalah kepadaku nescaya akan aku kabulkan, dan syafaatkanlah kepada siapa saja yang engkau hendakkan nescaya akan aku syafaatkan. Begitu tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita merenung-renung akan hakikat kehidupan kita di dalam muka bumi ini. Kita merenung-renung akan hakikat kematian dan juga kehidupan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah sebut di dalam Al-Quran bahawa manusia ini mati dua kali, hidup dua kali. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadamu ketika kamu ni asalnya tidak ada. Iz kuntum amwatan, kamu ni dulunya tidak ada. Fa ahyaakum, maka Allah Subhanahu wa taala hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dia matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian dia akan hidupkan kamu, dan itulah merupakan kehidupan yang abadi sebenar-benarnya. Maka hakikat kehidupan dan kematian letaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Tidak berlaku kematian dan kehidupan kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin ini meletakkan hatinya dan tawakal, pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kuasa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah daripada penciptaannya ini. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu mata hati kita untuk melihat kepada rahsia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian. Di sini pun ulama tafsir mengatakan, perhatikan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian, al-mauta wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah Subhanahu wa taala uji kamu. Liyabluwakum, uji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu itu yang lebih baik amalannya? Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ayyukum ya'mal, barang siapa daripada kamu yang beramal, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa di antara kamu yang terlebih baik amalannya. Maka di sini kita mendapat satu pengajaran bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kehidupan dan kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita untuk melihat siapakah di antara kita umat manusia, siapakah di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik amalannya. Dan berkenaan dengan apabila kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian,
kerana ujian kepada umat manusia. Dilanjutkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahawa kita akan pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum. Ada tu taukid di sini, ada dua huruf yang Allah gunakan di dalam firman-Nya untuk memberi kepastian bahawa setiap manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada manusia, yang mulia, yang rendah, yang tinggi, yang rendah, yang besar, yang muda, semuanya, yang lelaki, yang perempuan, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala akan diujikan dengan sedikit daripada rasa takut. Ya, kadang-kadang kita merasa takut, ya tuan-tuan dan puan-puan. Wal ju', kadang-kadang kita merasa lapar kerana tidak mempunyai rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsin minal anfusi was samarat, dan dikurangkan daripada harta kita, daripada nyawa kita. Barangkali ada yang kehilangan orang yang dikasihi, barangkali ada orang yang kembali ke rahmatullah daripada kalangan orang-orang yang kita kasihi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana hendak kita bereaksi terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala ini? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu mereka yang ketika ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah ni maksudnya sesungguhnya kita ini semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang lain yang dipunyai oleh orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang muslim, orang yang tidak muslim, orang yang besar, orang yang kecil, orang yang berpangkat, orang yang tak ada pangkat, semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak suka, wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita ni semua akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saranan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyambut ajaban li amril mukmin. Heran akan urusan orang mukmin. Orang mukmin adalah orang yang berusaha untuk memantapkan iman di dalam hatinya, yang berusaha segala daya upayanya untuk menetapkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaban li amril mukmin. Heran urusannya orang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asabathu sarra'u syakar. Apabila dia ni ditimpa kebaikan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Fa kana khairun la. Dan kesyukuran dia itu adalah baik untuk dia. Wa idza asabathu dharra'u sabar. Fakana khairun lah. Dan apabila dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebarang mudarat yang kita sebutkan tadi, mudarat di dalam nyawa, mudarat di dalam rezeki, harta, ujian, segala-galanya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia lakukan? Sabar. Dia akan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Mari sama-sama kita perhatikan akan fasal yang ketujuh yang dibacakan tadi oleh kumpulan murdah di sini, tentang kisah Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh ahli sirah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perjalanan Isra' dan Mi'raj. Itu berlaku pada tahun yang ke-10. Kerana pada tahun itu dipanggil sebagai Amul Huzun. Tahun itu dipanggil sebagai Amul Huzun, tahun kesedihan, dengan berlakunya beberapa peristiwa. Yang pertama, kewafatan pakciknya Abu Talib. Pakciknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak menyokong dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan orang-orang kafir Quraisy.
Beliau ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Selang 3 hari kemudian, ada yang mengatakan 2 bulan kemudian, dijemput pula isteri yang dikasihinya Sayyidatina Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu taala anha pulang ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini yang merupakan sokongan dalaman di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap kali kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada berdakwah di dalam keadaan letih, di dalam keadaan penat, di dalam keadaan kadang-kadang dikecewakan oleh orang-orang di luar, isterinya akan sambut di rumah dengan wajah yang berseri-seri, kata ahli sirah. Siti Khadijah akan sambut suaminya di pintu rumah dengan wajah yang berseri-seri dan akan menyatakan perkataan-perkataan yang manis, menyambut dengan hangat kepada Rasulullah SAW, memberikan ketenteraman kepada hati Rasulullah SAW. Maka ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas kematiannya pakciknya Abu Talib, maka wafatlah Sayyidatina Khadijatul Kubra. Maka tahun itu digelar oleh ahli sirah sebagai A'amul Huzun. Rasulullah SAW ditimpa dengan kesedihan demi kesedihan, mempasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW berfikir bagaimana ingin menyebarkan agama Islam. Rasulullah SAW pun berangkat ke Taif. Tidak lama kemudian berangkatlah Rasulullah SAW ke Taif untuk menyebarkan agama Islam. Tetapi antum semua tahu tentang bagaimana Rasulullah SAW disambut oleh orang-orang Taif pada ketika itu. Orang-orang Taif daripada menyambut Rasulullah SAW dengan sambutan yang baik, menyambut dakwah Rasulullah SAW dengan perkataan yang baik, tetapi beliau Rasulullah SAW disambut dengan batu-batu yang dilemparkan oleh anak-anak kecil dan juga hamba-hamba sahaya yang disuruh oleh ahli Taif. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perasaan Rasulullah SAW yang pada ketika itu merasa sangat sedih, pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin menyebarkan risalah Islam, disambut pula dengan batu-batu. Agak-agak kalau sebahagian daripada kita ditimpa dengan ujian sedemikian, adakah kita akan dapat menanggung seperti mana yang ditanggung oleh Rasulullah SAW? Kita ingin ajak orang berbuat baik, kita ingin ajak orang untuk membaca selawat kepada Rasulullah SAW, kita ingin orang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin mengajak orang untuk bersatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dicampak dengan batu-batu, dilemparkan dengan hina di hadapan orang-orang semua. Perhatikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas daripada kawalan emosinya. Tidak pernah diriwayatkan di dalam sejarah Nabi Rasulullah SAW bertindak dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah berbicara daripada hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa ketika ditawarkan oleh malaikat untuk menghapuskan kampung Taif itu. Maka Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya, Ya Allah, janganlah engkau menghapuskan kampung Taif ini, tetapi aku berharap bahawa akan ada di antara anak cucunya, zuriat daripada orang-orang Taif ini yang akan mengikut jalanmu. Maka dengan berkat doa Rasulullah SAW, anak cucu orang-orang Taif pun mengikut jalan Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan di dalam sejarah, ketika Rasulullah balik daripada Taif menuju ke Mekah, Rasulullah SAW berehat di sebuah tempat di bawah pokok yang rindang di sebuah kebun. Maka Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang masyhur. Bagus kalau kita dapat menjadikan sebagai doa harian kita ketika kita menghadapi ujian dan cabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau. Rasulullah tak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sambutan hina yang didapatkan daripada orang Taif. Rasulullah tak mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada ujian dan ejekan yang didapatkan daripada orang-orang Mekah, tetapi Rasulullah SAW mengajar kita untuk melihat kepada diri kita sendiri. Ini hakikatnya, ini perjalanannya. Perjalanan tidak menyalahkan orang lain, tetapi perjalanan mengenali akan diri sendiri.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan kepada Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau kelemahan aku. Segala apa yang Rasulullah dah buat sepanjang 10 tahun di Mekah, dengan segala payah, susah payah, jerih, pedih dan sebagainya, tetap Rasulullah melihat bahawa usahanya itu tidak mencukupi untuk mendapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan aku juga mengadu kepada Engkau akan perancangan aku yang pendek. Seolah-olah Rasulullah mengatakan semua planning aku semua short term, semua planning aku semua reaktif. Karena itu aku diuji seperti ini, ya Allah, aku mengadu kepada Engkau. Wa hawani 'alan nas, dan bagaimana aku ini dihina oleh manusia, aku mengadu kepada Engkau. Rasulullah tidak mengadu kepada manusia. Rasulullah tidak mencari pihak-pihak yang boleh mendengar aduannya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta rabbul mustada'afin. Kata Rasulullah SAW, Anta rabbul mustada'afin. Engkaulah Tuhan bagi orang-orang yang ditindas. Engkaulah Allah bagi sekalian manusia. Ila man takiluni, kepada siapa Engkau membiarkan diriku ini? Kepada siapa Engkau serahkan diri aku ini, ya Allah? Ila aduwin yatajahamuni, adakah Engkau serahkan aku kepada musuh yang akan membaham aku daripada jauh? Am ila qaribin mallaktahu amri, ataupun Kau serahkan aku kepada orang-orang yang dekat, tetapi orang yang dekat ini akan mengatasi akan segala urusanku. Ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Dan ini adalah satu petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi kepayahan, maka beliau Rasulullah SAW akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengikut kata ahli sirah, selepas itu Allah Subhanahu wa taala pun menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perjalanan Isra dan Mi'raj daripada kota Mekah ke kota Baitul Maqdis, dan daripada Baitul Maqdis Mi'raj langsung kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sabaru wa la ya'lamanna al-kadzibin. Adakah umat manusia menyangka bahawa mereka ni akan dibiarkan untuk mengatakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada hasil ujian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapakah yang jujur dan siapakah yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat inspirasi daripada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mempunyai daya tahan, untuk kita mempunyai kesabaran, untuk kita mempunyai sifat tawakal dan kebergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang didapatkan daripada cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadrak. Apabila hati kita ni rasa sempit, kita harus ingat bahawa Rasulullah SAW pernah hatinya merasa sempit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang membuka hati Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala yang melapangkan dada Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak. Dan kita akan mengangkat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan angkat sebutan engkau di kalangan umat manusia. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bagi setiap kesusahan akan datang kesenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali ada
pesanan daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kita di akhir zaman ini harus memperbanyakkan doa untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berpesan kita untuk memperbanyakkan membaca doa, Allahumma arham ummatas sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatas sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang bermaksud, ya Allah, rahmatilah umat sayyidina Muhammad. Itu doa yang pertama. Kemudian Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, ya Allah, perbaikilah urusan umat Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad, ya Allah, selesaikanlah masalah kesusahan umat sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad, dengan hak Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita umat Islam mendapatkan kelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak patut saya berbicara di sini kecuali menurut perintah daripada guru saya, wal afu minkum.